Okey, Assalamualaikum semua. Okey, tadi saya dah tunjukkan kepada cikgu-cikgu macam mana kita nak menggunakan sistem Zgrade. Okey. Jadi saya dah tunjuk macam mana cikgu nak Yang pertama sekali kita kena login semua tu kan. Okey, last sekali pastikan cikgu dah print out benda ni. Okey, ni contoh je. Ini adalah contoh Zgrade yang pelajar saya dah jawab dah. Saya dah bagi masa kat dia orang untuk jawab tadi. Okey, jadi sekarang sesi macam mana kita nak bincang soalan ni. Okey, kalau kita tengok dalam sistem Zgrade ni sama macam soalan lain. Dia akan ada banyak soalan. Kita boleh set 30 soalan, 10 soalan ataupun 40 soalan. Okey, jadi saya set banyak soalan kat sini. Jadi untuk menjawab satu set Zgrade ni, dia akan ambil satu masa yang panjang. Okey, mungkinlah dalam masa sekarang ni kita dah kesutukan masa, kita nak buat online kaji dengan pelajar kan. Jadi fokus dia dalam sistem Zgrade ni, kalau cikgu pergi dekat apps yang saya tunjuk tadi tu sebelum ni, dia akan ada bahagian analisis. Okey, cikgu pergi dekat bahagian analisis tu. Okey, tengok pada soalan-soalan, cikgu akan tengok yang soalan mana yang pelajar tak boleh jawab. Jadi contohnya dekat saya ni ada 35 soalan yang saya dapati pelajar-pelajar saya ni tak boleh jawab soalan nombor 1, nombor 7, nombor 11 sampailah 15, 18 dan juga 20. Okey, ada 6 soalan. Jadi 6 soalan ni saya akan bincang dengan menggunakan panduan daripada buku teks, dan saya akan bincang dengan pelajar kan. Okey, kita tengok kepada modul set yang saya dah sediakan. Okey, yang ni tentang bab 2. Okey, pelajar dah habis buat dah, iaitu tentang nutrisi dan juga teknologi makanan. Okey, semua soalan ni yang saya perolehi daripada soalan objektif yang dibekalkan oleh PPD Kulim. Soalan namanya set ni adalah set 1000 soalan. Jadi saya dah asingkan dah ikut ni lah, ikut topik kan. Jadi mudahlah. Jadi daripada set ni kita akan tahu bahagian mana pelajar yang lemah. Mungkin dalam bab tu ada pelajar tak faham kan. Jadi itu pentingnya analisis ni cikgu. Okey, jadi saya nak pergi kepada soalan 1. Okey, soalan 1 ni soalan yang ramai yang tak boleh jawab. Okey. Okay, saya nak tanyalah saya punya pelajar-pelajar kan, kenapa jawapan ni salah. Okey, saya nak tanya kepada Solehah. Okey, Solehah tengok pada soalan tu. Okey, cuba beritahu sikit tentang soalan tu dan jawapan kamu. Raja 1 menunjukkan set makanan yang dihidangkan di sebuah restoran makanan segera. Berdasarkan raja, nyatakan kelas makanan utama yang terdapat dalam minuman. Jawapan saya letak lemak. Okey, jawapan yang Solehah bagi tu lemak. Okey, kawan-kawan lain, macam mana betul kat tu jawapan Solehah tu? Betul? Betul. Okey, cuba fahamkan soalan tu. Okey, dia ada benda yang kamu mungkin tak perasan kan. Kamu tengok ada dalam soalan tu dinyatakan rajah tu dalam minum apa? Minuman Bergas. bergas. Okey, kamu rasa ada tak minuman gas tu ada lemak? Okey, biasanya dalam minuman bergas ni ada apa yang menyebabkan minuman tu jadi manis? Gula. Ada gula kan. Jadi gula tu apa dia? Gula tu Kategori apa? Cuba buka buku teks, cuba tengok. karbohidrat. Ya, gula tu karbohidrat. Muka surat berapa tu? Muka surat 51. Muka surat 51. Sekejap saya buka dah. Okey, dalam muka surat 51 ni dekat karbohidrat tu, pecahan gula tu ada nasi, roti putih dan gula kasar. Okey, jadi dalam minuman bergas tu adanya ada gula kan. Okey. Jadi jawapan yang betul bagi soalan 1 tu paling tepat sekali gula nah. Okey, nanti tu kita tengok pada soalan ni. Tadi kita ada, dia dah bagi 4 kelas makanan ni. Kalau ikut nota buku teks ni ada 4 kelas kan. 4 kelas makanan ni. Ada 3 yang tak ada sebenarnya kat sini. Dia tak masukkan dekat sini. Lagi 3 lagi tu apa? Mineral, serat dengan air. Okey, kenapa tak ada 3 tu Sebab apa? Okey, yang dia bagi kat sini kelas makanan yang mana kelas-kelas makanan yang membekalkan nilai kalori. Jadi air ada kalori tak? Tak ada. Ya, air tak ada kalori kan. Jadi sama juga untuk vitamin dan juga mineral. Jadi 3 tu tak ada kalori. Okey, habis untuk set soalan 1 Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni saya akan pergi laju sikit lah. Sebab apa? Kamu dah semua ni betul ni. Semua pelajar jawab betul. Kita tengok sandwich A, B dan C. Kamu jawab jawapan dia apa dia? B, C dan juga A kan. Jawapan dia D. B, lepas tu jawapan dia C dan juga A. Kamu kena susun ikut
turutan daripada paling sihat kepada paling kurang sihat. Okey. Ini betul. Okey, soalan nombor 3 pun semua betul. Okey, tahniah. Okey, jadi jawapan dia apa dia tu? Okey, jawapan dia B, betul. Gabungan baca. Okey, yang ni melibatkan jawapan dia ialah gabungan antara nitrogen dengan fosforus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Nombor apa? Nombor 4 Ingat nombor 4. Okey, nombor 4 jawapan dia. Yang ni merupakan konsep pinggan sihat. Okey. Jadi apa jawapannya yang kamu letak? C. Okey, jawapan dia C Okey, 4C. Makan 3 hidangan utama sahaja dalam hidangan harian. Okey. Yang ni pun ramai yang betul. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, antara makanan berikut yang manakah mengandungi nilai kalori yang paling tinggi? Ni pun ramai betul ni. Kamu letak jawapan apa? Kamu letak Mentega. mentega, betul kan? Okey, letak mentega. Okey, soalan nombor 6. Antara berikut yang manakah menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia? Asal jawapan dia apa dia tu? Kamu letak jawapan dia. A kan? Okey. Waktu makan yang tidak tetap. Kenapa dia kata macam tu? Apa maksud dia? Kalau waktu makan yang tidak tetap tu, maksud dia apa dia? Kalau suka makan lewat malam. Okey, mungkin dia makan. Okey, kalau tengok trend sekarang, pelajar sekarang dia makan lewat malam kan. Okey. Maksudnya ada hari tak dia makan, ada hari dia tak makan, dia akan efek. Sebenarnya badan kita ni dah ada dia punya, kita ada setting kita dah. Waktu pagi kena makan, waktu tengah hari kena makan, jadi kena ambil makanan tu. Okey, untuk soalan nombor 7 ni. Okey, nombor 7 ni disebabkan ramai yang salah. Jadi ni saya akan bincang. Kita akan bincang menggunakan buku teks. Okey, tengok soalan dia. Okey, soalan ni saya nak tanya ni lah. Apa? Ini dah. Boleh lihat soalan ni? Ini cuba bacakan soalan ni. Seorang kanak-kanak menunjukkan masalah kesihatan berkaitan malnutrisi seperti berikut. Abdomen membengkak, perut buncit, pertumbuhan badan terbantut. Apakah nutrien yang diperlukan oleh kanak-kanak itu bagi mengatasi penyakit tersebut? Jawapan dia B, protein. Okey, jawapan dia B. Ainin kata jawapan dia protein. Betul ke tak jawapan tu? Betul. Maksudnya Ainin jawab betul lah. Jadi jawapan dia memang B, protein. Tapi sebenarnya soalan ni ramai yang salah. Jadi soalan nombor 7 tu ramai yang salah. Jadi jawapan dia protein. Sebenarnya protein ni apa fungsi protein sebenarnya? Kalau kamu ingat balik lah. Protein menghasilkan sel badan. Menghasilkan sel badan. Sebenarnya protein ni kita guna dia sebagai satu sumber yang utama untuk menghasil, betul lah, kita nak hasilkan apa? Nak berbentuk sel tisu badan kita kan. Jadi kita gunakan protein. Jadi kita kena ambil makanan daripada yang ada kandungan protein. Contoh makanan yang banyak protein. Kalau kita ambil ayam dengan ikan kan, mana paling banyak protein? Dia makanan laut paling banyak kandungan protein. Okey, kita buka kejap buku teks. Okey, kalau tengok masalah ni kan, dia cerita tentang apa ni? Tentang nutrien yang tak cukup. Yang ni sebenarnya bawah bab, masih lagi dalam bab 2. Tapi sebenarnya bahagian apa ni? Muka surat berapa? Ini kamu rasa? Tak cukup. Maksudnya kita makan, kita ambil kandungan makanan yang penting ni tapi tak cukup, tak seimbang. Muka surat 48 dalam buku teks. Okey, muka surat 48 tentang apa tu? Malnutrisi. Okey, yang ni tentang malnutrisi. Okey, boleh tak saya tanya apa yang dimaksudkan dengan malnutrisi tu? Saya nak tanya kawan lain. Mungkin apa? Anur boleh jawab? Cuba tengok dalam buku teks. Malnutrisi ni adalah dia kekurangan kelas makanan yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti coitus, scurvy, ricket, marasmus dan kwashiorkor. Okey, kekurangan Okey, saya tambah sikit Sebenarnya dia bukan kekurangan saja. Dia kalau kekurangan ataupun berlebihan. Betul tak? Cuba tengok dalam buku teks. Itu sebab kamu kena rujuk panduan daripada buku teks tu. Dia punya maksud tu kan. Maksudnya boleh jadi dua lah. Kita kurang boleh ataupun kita berlebihan mana-mana kelas makanan. Yang tu diistilahkan sebagai malnutrisi. Okey, jadi faham Pastikan istilah tu kalau soalan tanya kamu kena jawab macam itulah.
Okey, kalau tengok contoh tadi pun Solehah dah bagi tahu kan. Kita ada goiter, scurvy, marasmus, ricket, okey, ada banyak jenis. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan 8 lah. Ni pun saya pergi cepat sebab ramai, yang ni pun ramai betul lah. Jadi nombor 8, apa jawapan apa tu? Kalau kita tengok ni soalan dia tentang keperluan kalori. Bagi seorang lelaki yang mana pekerjaan itu berlainan. Kamu tengok yang mana yang apa? Dia minta apa ni? Tengok pekerjaan itu berbeza. Okey, dia minta untuk individu P. Kalau tengok individu P tu kan, dia punya tu paling tinggi sekali. Jadi yang mana? Maksudnya dia pakai, dia punya nilai kalori tu tinggi, jumlah tenaga yang banyak. Jadi yang mana satu tu? Okey, buruh C. binaan. Okey, C ya. Okey, soalan 9. Okey, penyakit apa ni? Tekanan darah tinggi, arteriosklerosis dan juga stroke. Okey, yang ni penyakit kalau kita tak amalkan pemakanan yang apa? Yang sihat. Okey, jadi apa soalan dekat sini? Apa yang sesuai bagi seorang lelaki ni? Maksudnya dia dah ada, mungkin dia ada penyakit ni kan, jadi dia nak amalkan makanan yang lebih sihat. Jadi yang mana sepatutnya? B. Ikan steam. Okey, ikan steam. Okey, jadi yang ni pun saya tak bincang detail lah sebab kamu dah betul ramai kan. Okey, kita nak pergi ke soalan lain. Okey, soalan nombor 10 ha. Okey, soalan nombor 10. Yang ni tentang sel lumen. Sel lumen dalam kita punya arteri ya. Okey, kalau tengok soalan ni, makanan yang manakah telah diambil secara berlebihan sehingga menyebabkan apa ni, keadaan sekarang tu tengok lumen dia tu makin apa? Sempit. Makin sempit kan. Maksudnya bila dah sempit tu dia punya laluan untuk darah lalu tu dah susah lah kan, betul tak? Okey, jadi apa jawapannya yang boleh tak tu? Ayam goreng. D. Okey, ayam goreng. Sebab apa ayam goreng? Ayam goreng Kamu jawab betul ni, ayam goreng ni mesti ada sebab. sebab ada banyak lemak. Sebab ada banyak lemak. Lagi? Berminyak. Berminyak. Kenapa dia berminyak? Nama apa ayam goreng, betul tak? Okey, jadi maksudnya ayam tu kita goreng, betul tak? Jadi kalau saya tanya soalan tambahan lain lah, mana tahu mungkin nak keluar dalam SPM ke, macam mana kita nak dapatkan, kita nak makan ayam tapi kita tak mau, kita nak pastikan ayam tu sihat. Apa yang kita nak buat? Apa cara dia tu? Kita rebus. Rebus ataupun kita buat masak steam, betul tak? Jadi kita kurangkan. Sekarang kita tengok ada teknologi apa? Tak pakai minyak, betul tak? Kita pakai Air fryer. teknologi apa sekarang kita ada sistem apa? Tempat masak kan air fryer, betul tak? Ada yang pakai air fryer. Itu salah satu cara lah yang mana kita nak kurangkan penggunaan minyak. Okey, kita pergi kepada soalan 11. Ni soalan 11 saya nak bincang lah sebab ramai salah ni. Saya tak tahu lah hampa jawab salah ke tak. Yang ni saya nak tanya Anur. Jawapan Anur apa dia? Soalan 11. Kalau tengok soalan tu kan, saya baca soalan tu. Dia bagi dia minta nilai kalori bagi 4 jenis makanan. Dia bagi, kalau tengok soalan ni, setiap soalan tu kalori tu dia bagi untuk setiap 100 gram, betul tak? Faham kan? Okey, jadi tapi dekat makanan tu dia saja nak bagi kamu keliru, dia letak 200 gram tapi nilai kalori tu untuk 1 gram. Okey. Lepas tu daging 150, ayam 160 dan juga ikan 260. Okey, jadi makanan yang mana yang mengandungi nilai kalori yang paling tinggi? Okey, Anu? Saya buat C, ayam. Okey, kamu jawab C. Ya. Kamu jawab C, ayam Okey, tadi kita dah apa? Anu bagi jawapan apa tadi? Ayam kan? C Ya, kan? C. Okey, saya nak bagi tahu untuk soalan 11 ni, jawapan skema yang saya set dalam zip grade ni salah. Jadi saya letak jawapan dia kat sini ialah telur. Okay, jadi sebenarnya jawapan yang betul yang paling tinggi tu kalau kita kira tadi, jawapan dia ialah ayam. Okey, untuk cikgu-cikgu kalau kita tersilap buat dalam apa? Kita tersilap buat skema untuk dalam zip grade ni, kita boleh ubah balik cikgu. Jadi bila kita ubah balik, contohnya kita yang saya terangkan masa dalam mula-mula tadi kan, kalau kita ada buat kesilapan dalam sistem zip grade, cikgu ubah je soalan tu, cikgu ubah je jawapan tu, automatik semua jawapan pelajar ni dia akan calculate balik. Tu bagusnya cikgu. Maksudnya kita tak payah nak perbetulkan seorang-seorang. Okey. Jadi jawapan betul dia ialah ayam Berapa tadi pengiran dia? Boleh share sikit tentang macam mana kamu kira tu? Kamu dapat ayam? Nilai kalori ayam tu, nilai kalori
nilai kalori Okey. darab dengan makanan bahagi dengan 100. Okey, bagi dengan 100. Jadi kamu dapat berapa tu yang menjadikan kamu ambil nilai tu? 1248. 1000 1248. 1248. Ya. Sekejap. Stop saya boleh tak? Cari jawapan tak jumpa. Nanti boleh cut itu kan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 11 ah. Okey, soalan nombor 11 ni tentang nilai kalori bagi 4 jenis makanan yang berbeza. Okey, soalan ni saya nak apa Anurah jawab untuk soalan ni ya. Sebab dia minta kat soalan ni makanan manakah yang mengandungi nilai kalori yang paling tinggi. Jadi yang ni soalan yang melibatkan pengiraan. Kita nak tengok cara Anur macam mana Anur selesaikan soalan ni. Saya buat nilai kalori itu darab dengan makanan bahagi dengan 100. Dan saya dapat 1248. Okey, 1248. 1248. Okey, tapi jawapan tu betul kan? Okey, jawapan dia ayam kan? Ya. Okey, dia sebenarnya ada satu cara lagi ya. Dia bagusnya kamu kira macam ni. Kamu ambil nilai apa? Cuba tengok contoh yang macam telur tu. Dia bagi 200 gram kan? Ya. Okey, jadi nilai kalori tu dia kira untuk 100 gram. Jadi nak senang, kamu kira untuk nilai 1 gram tu. Jadi kalau contoh telur tu dia bagi 200 gram. Kalau saya tekan kalkulator kan, untuk nilai 1 gram tu nilai dia 6.73. Jadi kamu darabkan balik dengan 100. Jadi bila kamu darabkan dengan 100 balik, kamu akan dapat telur tadi 336.5. Daging kita akan dapat 423.3, ayam 487.5 dan ikan yang paling rendah 164.6. Okey, jadi soalan ni dia minta yang manakah nilai kalori yang paling tinggi. Okey, jadi jawapan saya sama ya, macam Anur tadi dapat kan. Okey, jadi yang paling tinggi ialah ayam. Okey, jadi saya nak bagi tahu sikit untuk soalan 11 ni saya ada tersilap buat dalam apa skema tu salah. Jadi untuk cikgu-cikgu yang ni satu cara cikgu, bila soalan skema tu salah, cikgu boleh buat pembetulan. Okey, saya dah ajar sikit benda ni dalam yang mula-mula tadi, yang mana cikgu boleh betulkan balik sistem Z-grade tu. Cikgu pergi dekat bahagian, nanti cikgu akan pergi dekat bahagian tu, edit key tu, cikgu boleh tukar benda tu. Bila tukar je automatik. Contohnya murid cikgu ada 35 orang, cikgu tak payah nak tanda seorang-seorang dah. Cikgu ubah je jawapan tu, automatik segala markah tu akan dikalkulate balik. Itu kelebihan sistem Z-grade. Kita boleh bincang dengan pelajar, confirmkan jawapan tu yang mana yang salah. Yalah, mungkin kadang-kadang skema tu salah. Jadi kita boleh buat pembetulan benda ni. Jadi macam tadi saya dah tersilap kick in tu kan. Jadi maka pelajar akan naik dia akan meningkat. Okey, kita settle lah soalan sebelah. Okey, kita pergi yang soalan yang seterusnya. Yang soalan ni depan-depan ni saya laju sikit lah sebab dah soalan ni kamu ramai jawab betul kan. Okey, soalan 12. 12 ni pun ramai dapat apa? Okey, soalan ni ramai dapat jawapan C. Ya. Okey, 136.97. Ini cara yang sama je. Kamu kira gunakan kaedah yang saya bagi tadi tu. Okey, untuk soalan 13. 13 jawapannya A. Okey, siap manakah mengandungi nilai kalori yang paling tinggi? Yang ni ialah kita tengok kat sini yang paling tinggi ialah A sepinggan nasi goreng dan juga sepotong nanas. Okey, kita pergi lagi soalan 14. Okey, soalan 14. Yang ni pun kira nilai kalori. Okey, sama aja. Apa dia jawapannya tu? D. Okey, jawapannya D. Yang ni soalan dia kalau tengok berbeza sikit. Dia suruh buat apa? Dia suruh campur kan, betul tak? Sarapan 150 gram telur, 150 gram roti dan juga 200 gram susu. Kamu kena campur nilai kalori tu. Jadi dan ni kamu dapat betul semualah. Jadi maksudnya kamu fahamlah soalan ni kan. Okay, kita pergi soalan nombor 15. Okay, soalan nombor 15. Kalau tengok ni soalan banyak yang sama kan, betul tak? Sebab kita tumpu kepada apa? Kita fokus kepada bab supaya kamu faham. Jadi soalan tu ada berulang, cuma dia ada perubahan soalan tu, pattern soalan tu kan. Jadi yang ni kamu dapat apa ni? Kamu dapat stop sekejap boleh tak? Okey,
Okey, kita sambung lagi kepada soalan nombor 15. Okey, boleh tengok soalan nombor 15. Okey, kalau kita tengok ni soalan yang sama juga, menentukan nilai kalori dengan kita gunakan alat apa tu? Apa yang dia beritahu alat kat situ? Kita guna kalorimeter, kalorimeter bomb. Ni sini alat untuk menentukan nilai kalori. Kat sini dia gunakan bahan tu ialah kacang tanah, yang mana kamu kena tentukan, dia bagi maklumat kat situ, suhu awal dan juga suhu akhir. Jadi kamu kena tentukan nilai kalori bagi makanan tu. Okay, yang ni pun saya tengok ramai yang ada jawab betul. Jadi kita tak payah kita detailkan, kita tak payah detailkan. Okay, jawapan dia pada kamu dapat? D. Kamu dapat D 2352 sebabnya kamu gunakan, kalau kat situ dia dah bekalkan apa? Formula kan? Jadi mudahlah kan? Cuma pastikanlah kamu tak salah guna formula. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 17 . Okey, soalan 17 ni saya kena bincang detail lah. Ni ramai yang salah ni. Okey, kita tengok soalan 17. Yang ni saya nak tanya, siapa volunteer nak jawab? Yang ini yang ini boleh? Boleh. Okey, tengok soalan 17. Cuba bacakan sikit soalan. Maklumat di bawah ialah gejala yang diperhatikan oleh seorang petani terhadap pertumbuhan terbantut, daun berwarna ungu, pertumbuhan akar berkurang. Makronutrien manakah yang perlu ditambah ke dalam baja? Saya jawab D, fosforus. Okey, tengok soalan nombor 17 ni. Okey, yang ni berkaitan dengan apa ni? Topik apa ni? Topik masih dengan topik 2 lah kan? Tapi dia tanya tentang makronutrien. Okey, sekarang saya nak kamu buka buku teks tentang makronutrien. Muka surat berapa tu? Muka surat 58. Muka surat 58. Okey, muka surat 58. Okey, kalau kamu tengok dekat muka surat, betul lah 58 kan? Dalam ni kita ada list makronutrien dan juga mikronutrien. Okey, first kali kamu kena tahu tu maksud makro dengan mikro. Makro tu maksud dia banyak kan, betul tak? Ya. Makro tu banyak. Kalau habis tu kalau mikro Sikit. jadi bila disebut tentang makronutrien, maksudnya satu nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak, betul. Okey, kalau mikro tu maksudnya kuantiti yang sikit lah. Okay, jadi kalau tengok dekat list ni, yang ni list yang kamu kena hafal lah. Ni penting kena hafal dan juga kena hafal dia punya fungsi. Sama juga dengan mikronutrien. Okey. Jadi berbalik kepada soalan, dia dah bagi ciri tu dah. Pertumbuhan terbantut, daun berwarna ungu, pertumbuhan akar berkurangan. Okey. Daripada list ni, yang mana yang paling tepat? 17 tu. Apa jawapan dia? D, fosforus. Jawapan dia D. Apa jawapan dia tu? Fosforus. Okey. Kalau kita tengok kat sini, fosforus dia kata kat sini apa ni? Sintesiskan protein dan juga asid nukleik, menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan juga buah. Okey, jadi betul lah kan? Sama lah kan? Okey. Jadi jawapan dia D. Okey, kita balik. Seterusnya kita pergi kepada soalan 18. Okey, seorang petani mendapati pokok mangganya menghasilkan buah dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Jadi unsur yang manakah diperlukan untuk apa ni? Diperlukan dalam baja untuk mengatasi masalah ini. Okey, jadi unsur yang mana tu? Nitrogen. Okey, kamu kata nitrogen. Okey, saya nak tanya, nitrogen ni makro ke mikro? Makronutrien. Okey, makronutrien maksudnya diperlukan dalam kuantiti yang Banyak. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan 18. Soalan 19 Okey, antara yang berikut antara anak benih jagung yang berikut, yang manakah akan menunjukkan bahagian hujung daun bertumpuk perang dan juga bergulung? Jadi kalau tengok jawapan tu kan, saya tak boleh nak zoom Okey, jadi yang mana jawapannya tu kalau kamu tengok kat sini? Saya rasa A. Kamu rasa A? Okey, sebab apa jawapan dia A? Sebab dia tanpa kalium. Okey, dia sebab tanpa helium. Okey, jadi kalau tengok ciri-ciri ni dia berkaitan dengan helium. Bila tak ada helium dia akan jadi bertumpuk peran dan juga bergulung. Okey, jawapan ni kamu boleh rujuk dekat dalam sama tadi muka surat berapa? 58.
58. Okey. 58 Okey, dalam 58 ni pada boleh rujuk kat sini Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir Okey, ini soalan ni kita akan bincang. Okey, soalan ni sebab ramai yang salah. Daripada bilangan kamu tu lebih pada separuh orang yang salah untuk soalan ni. Okey, rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Okey, dia bagi sebatian amonia tu. Dia suruh nyatakan tindak balas X yang menyebabkan penghasilan ion nitrat. Okey, jadi apakah tindak balas X tu? A. Penitritan. Apa dia? Jawapan dia? A. Penitritan. Okey, betul tak kelas? Penitritan. Okey, Jawapannya betul. jawapan dia Betul. A Kita akan sambung semula untuk soalan nombor 20 soalan yang terakhir Okey, soalan 20 ni saya akan bincang sebab dalam rekod dalam analisis Z-grade ni, yang ni ramai yang salah ni. Okey. Jadi soalan 20 ni saya nak inilah cuba jawab. Cuba bacakan soalan. Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen, sebatian amonium, tindak balas X, air nitrat. Apakah tindak balas X? Saya jawab A. Penitritian. Okey, ini jawapan dia A. Jawapan dia kata penitritan. Okey, cuba kita tengok buku teks kelas. Okey, ramai. Muka surat berapa tu? 62 dan 63. Muka surat 62. Okey. Kalau tengok dekat muka surat 62 tu, yang tu ialah kitar apa tu? Yang ni ialah kitar nitrogen. Okey. Okey, soalan yang diminta tadi, sebatian amonia ditukarkan kepada ion Air nitrat. Okey. Berdasarkan buku teks tu, proses apa tu? Tindak balas Penitritan. Tindak balas penitritan yang melibatkan bakteria. Okey, bakteria penitritan. Okey, jadi betul lah jawapan yang Ainin bagi tadi, jawapan dia A itu ialah A untuk tindak balas X tu. Okey, sebelum kita tamatkan sesi ni, kita nak tengok sikit dalam kitar nitrogen tu. Okey, ada bahagian-bahagian lain yang kamu kena hafal lah. Okay, kalau tengok ada dua perbandingan. Kamu tengok ada anak panah yang pergi ke atas, ada yang anak panah pergi ke bawah. Okey, yang ni yang kamu kena. Ustaz, stop Ustaz boleh tak? Saya silap sikit silap mengajar. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir ni tentang kitar nitrogen. Okey, soalan ni saya nak siapa nak buat soalan ni? Okey, Ainin Okey, cuba baca soalan dan cuba selesaikan soalan 20 tu. Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen, sebatian amonium, tindak balas X dan air nitrat. Apakah tindak balas X? Saya jawab A. Penitritan. Okey, jawapan yang Ainin bagi tu 20 tu itu ialah tindak balas penitritan. Okey, yang lain rasanya betul tak jawapan tu? Betul. Okey, jawapan tu. Okey, sebelum saya cakap betul, kamu cuba tengok, cuba rujuk buku teks. Muka surat berapa tadi? 62 dan 63. Okey, 62 dan juga 63. Okey. Dekat muka surat 62 ni kamu boleh tengok ada rajah 2.9 iaitu tentang kitar nitrogen. Okey, cuba tengok dekat mana sebatian amonia tu duduk. Okey, ada kan kat tengah tu kan sebatian amonia. Lepas tu dekat bawah tu anak panah dia menunjukkan ion nitrat. Okey, dalam petak warna kuning tu apa tindak balas tu? Itu ialah tindak balas penitritan, yang mana tindak balas penitritan yang dekat sini melibatkan bakteria penitritan. Jadi sebatian amonia tu ditukarkan kepada ion nitrat melalui kaedah penitritan. Kita dah pun habis berbincang, dah 20 soalan daripada set 2 yang saya dah bincangkan tadi tu. Okey cikgu, cuma hari ni saya nak beritahu cikgu lah tentang tadi yang saya gunakan tentang sistem Z-grade tu. Okey, jadi cikgu lepas ni cikgu boleh cubalah untuk aplikasikan sistem ni untuk kertas satu. Okey. Seterusnya saya akan saya dah cover untuk kertas satu macam mana kita nak gunakan kaedah Z-grade ni secara mudah dan secara ringkas.
Okey, jadi untuk kertas 2 saya akan serahkan kepada kawan saya. Okey, kawan saya dia ada teknik kita panggil dia sebagai modul apa? Modul step. Okey, jadi dalam modul step ni apa pelajar-pelajar akan diajar cara apa? Peringkat berperingkat. Macam mana nak buat, nak menjawab soalan tu. Contohnya macam soalan apa? Ni saya hurai sikitlah tentang pemerhatian. Jadi pelajar akan dikhususkan untuk menjawab soalan-soalan tumpuan kepada soalan jenis tu. Pemerhatian, hipotesis, soalan-soalan yang eksperimen semua tu kan. Okey, saya akan serahkan kepada Cikgu Asrul